Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala Rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saya Ustaz Aimi bin Hamzah daripada SMKA Durian Guling, Marang, Terengganu akan berkongsi dengan anak-anak berkaitan teknik menjawab pendidikan syariah Islamiah untuk siri yang kedua ya. Baik, ini latar belakang pendidikan Ustaz sebagaimana yang telah Ustaz sebut dalam siri yang pertama. Dan ini juga format soalan SPM KSSM 2021 yang telah Ustaz ulas dalam siri yang pertama dulu. Baik, hari ini kita akan bincang teknik atau kaedah menjawab PSI mengikut bentuk soalan. Yang pertama berkenaan dengan pengertian atau takrif. Okey. Biasanya soalan ini akan ada bahagian soalan yang paling awal lah dalam setiap bahagian. Soalan aras rendah, pengertian atau takrif. Apakah maksud perkahwinan ataupun dikata nyatakan maksud perkahwinan. Baik, apa yang anak-anak perlu tulis ialah Ustaz tulis wajib tulis nombor soalan, kepala soalan dan markah. Wajib tulis ni bukan maknanya jika anak-anak tak tulis bermakna markah dipotong atau tak dapat markah. Tetapi Ustaz selalu menegaskan kepada anak-anak supaya jawab dengan cantik, tertib, smart, supaya pemeriksa mudah mengesan soalan mana yang anak-anak jawab dan tidak tersilap faham atau tersilap memberi markah. Jadi dia akan memudahkan pemeriksa untuk menanda kertas anak-anak dan kertas anak-anak jadi lebih tertib, lebih baik. Okey, yang pertama nombor soalan anak-anak kena tulis, yang kedua kepala soalan, yang ketiga markah. Jadi dia akan jadi 1A1 nombor soalan, maksud perkahwinan ialah bagi kepala soalan dan markah di kat hujung 2 markah. Dia akan jadi seperti ini ya. Okay, 1A1 nombor soalan, maksud perkahwinan ialah sebagai kepala soalan dan di hujung kita tulis 2 markah. Kita pun bagi pengertian dia, akad yang mengharuskan persetubuhan antara suami dengan isteri dalam bentuk yang dibenarkan syarak. Dia ada 3 fakta di situ yang Ustaz palang-palang tu. Nanti anak-anak jawab tak perlu palang lah. Jika anak-anak dapat ketiga-tiga fakta, akad yang mengharuskan persetubuhan 1, antara suami dengan isteri 1, dalam bentuk yang dibenarkan 1, yang ketiga. Tiga-tiga dapat, anak-anak akan dapat markah penuh. Jika anak-anak dapat 2 daripada 3, dapat 1 markah. Jika dapat 1 daripada 3, mungkin anak-anak akan dapat markah kosong. Jadi untuk pengertian ini, pengertian dari segi istilah saja, dari segi bahasa anak-anak tak perlu beri. Dia nak dari segi istilah saja. Baik, yang kedua ialah istinbat hukum. Istinbat hukum ni dia ada suruhan dan dia ada larangan. Okey, lafaz yang menunjukkan suruhan biasanya fi'il amar ataupun fi'il mudhari' dengan lamul amr. Lepas tu kita akan tulis setiap suruhan adalah wajib. Ataupun ada yang suruhan yang berbentuk galakan. Setiap galakan Rasulullah itu adalah sunat. Kalau galakan berupa galakan di sunat. Ada juga jawab amar. Dia juga adalah suruhan. Nanti kita akan bincang dalam contoh. Yang kedua adalah larangan. Larangan ni sama ada fi'il mudhari' dengan la an-nahyah atau perkataan la'ana dengan maksudnya atau perkataan fina di jahannam iaitu balasan neraka. Dan kita akan tulis lepas itu setiap larangan atau balasan neraka adalah haram. Lepas tu kita buat kesimpulan. Okey. Jadi istinbat hukum ni dia ada 2 versi. Ada versi yang perlu kepada kaedah nahu. Lafaz, kaedah nahu, hukum, huraian atau kesimpulan. Ada yang perlu lafaz, pengertian kepada lafaz, hukum, huraian atau kesimpulan. Kita tengok lebih kurang macam ni ya. Untuk fi'il amar, perkataan lafaz yang pertama kita kena keluarkan lafaz. Zaru, 1 markah. Yang kedua, kaedah nahu. Fi'il amar menunjukkan perintah. Yang ketiga, hukum. Setiap perintah adalah wajib. Yang keempat, huraian atau kesimpulan. Oleh itu, wajib membersihkan harta daripada unsur riba. Ini berkaitan dengan tajuk riba. Jadi, untuk istinbat hukum, anak-anak kena pastikan ada 4 fakta ini, baru anak-anak dapat 4 markah. Okay. Untuk yang larangan. Lafaz, la tu'tu. Kaedah nahu dia, fi'il mudhari' yang didahului dengan la an-nahyah. Hukum menunjukkan larangan yang membawa hukum haram atau setiap larangan membawa hukum haram.
Huraian, haram menyerahkan harta kepada anak yatim sebelum mereka balik. Jadi mesti ada 4 fakta. Baik, untuk yang pengertian tadi, lafaz la'ana 1 markah. Maksud lafaz bermaksud Allah melaknat. Markah yang kedua. Markah yang ketiga, setiap perkara yang dilaknat oleh Allah adalah haram. Haram itu adalah hukum. Huraian, haram minum arak atau terlibat dengan arak. Dapat 4 markah. Okey. Yang seterusnya adalah sebab wurud hadis atau sebab nuzul ayat. Jika sekiranya di dalam suatu tajuk itu, tajuk sama ada ayat hukum atau hadis hukum, dia akan salah satu keluar, sama ada istinbat hukum atau sebab wurud hadis atau sebab nuzul ayat. Jadi kalau dah keluar istinbat hukum, dia tak keluar lagi sebab nuzul ayat. Salah satulah. Baik, untuk sebab nuzul ayat atau sebab wurud hadis, fakta adalah berdasarkan kepada teks. Jangan anak-anak reka. Kena ada tahu siapa nama, mesti tepat namanya. Ingat, apa yang berlaku kepada dia. Dan penutup cerita dia mesti ada aduan, dia mengadu kepada Nabi atau datang berjumpa Nabi. Lalu turunlah ayat ini. Perkataan itu ya. Inilah salah satunya soalan yang boleh dijawab dalam bentuk karangan atau cerita. Sebab nuzul ayat, sebab wurud hadis, kalau anak-anak jawab dalam bentuk karangan pun dibolehkan. Ini syarat penuh cerita, sempurna cerita, dia akan bagi 4 markah. Yang lain-lain jangan jawab dalam bentuk karangan. Jawab dalam bentuk fakta. Ini sahaja sebab nuzul ayat, sebab wurud hadis sahaja dibolehkan jawab dalam bentuk karangan atau cerita ya. Contoh ya, contoh. Ini contoh hadis berkaitan dengan zina ya, sebab wurud hadis dia. Ketika berada dalam masjid, seorang lelaki mengaku di hadapan Nabi SAW bahawa dia telah berzina. Lelaki tersebut mengulang-ulang sebanyak 4 kali. Rasulullah SAW menimbulkan keraguan sama ada dia waras dan sudah berkahwin atau belum. Setelah mengesahkan lelaki tersebut waras dan telah berkahwin, Nabi SAW memerintahkan dia direjam. Jadi sempurna cerita tu, anak-anak akan dapat 4 markah. Ya? Baik. Seterusnya yang kelima, bentuk soalan perbezaan. Soalan perbezaan ni ialah apa yang nak dibezakan mesti aspek yang sama. Kalau nak beza tentang masa, kedua-dua adalah berkaitan dengan masa. Dan menyebut kedua-dua perkara, kedua-dua belah pihak yang hendak dibezakan. Jangan sebut satu saja. Jangan sebut satu pihak, kena sebut dua-dua belah pihak. Misal contoh perbezaan, jelaskan 3 perbezaan antara kurban dengan akikah. Biasanya dia nak 2 saja ya, soalan kebat saja yang dia nak 3. Kalau soalan biasa ni dia nak 2 saja, tapi ustaz tulis 3 supaya anak-anak perbanyakkan fakta. Jelaskan 3 perbezaan antara kurban dan akikah. Baik. Ingat nombor soalan 2A1 itu nombor soalan, 3 perbezaan antara akikah dan kurban. Kepala soalan di hujung tu kita tulis 6 markah. Baik, anak-anak boleh buat petak macam ini. Perkara, kurban, akikah. Supaya yang anak-anak nak bezakan tu tidak lari. Yang pertama, masa. Masa kurban dilakukan pada hari-hari tasyrik. Sementara di belah akikah pula dilakukan pada bila-bila masa. Buat dalam bentuk ayat yang sempurna lah. Yang ni ustaz tulis ringkas saja. Sempena, perkara tu sempena. Kurban sempena mengingati peristiwa Nabi Ibrahim dan Ismail. Yang akikah dilakukan sempena kelahiran bayi. Cara bahagi. Kurban sunat dibahagi dagingnya secara mentah. Sebut daging, sunat dibahagi daging secara mentah. Sementara yang akikah sunat dibagi daging secara dimasak dan dipanggil untuk buat jamuan lah, dijamu ya. Baik. Boleh juga anak-anak jawab dalam bentuk macam ini. Boleh juga jawab dalam bentuk ayat. Tetapi mesti disebut kedua-dua perkara yang nak dibezakan yang ustaz cakap tadi. Jangan awak senarai. Kurban 1, 2, 3. Bawah tu akikah 1, 2, 3. Salah macam tu. Dia nak satu ayat tu disebut kedua-dua pihak. Contoh, kurban dilakukan pada hari-hari tasyrik. Sementara akikah boleh dilakukan pada bila-bila masa. Ayat yang sempurna macam tu juga dibolehkan. Baik. Yang ketujuh ialah soalan keistimewaan. Anak-anak kena ingat, keistimewaan bermaksud apa yang ada pada dia tiada pada yang lain atau yang sinonim dengannya. Sinonim ni maksud beginilah, kalau solat sinonim dengan dia ialah mencegah kemungkaran. Kalau puasa yang sinonim dengan dia ialah menahan hawa nafsu. Itu maksud sinonim. Jadi apa yang istimewa ialah apa yang ada pada dia tiada pada yang lain. Baik. Contoh ya,
dua keistimewaan perundangan Islam. Jelaskan atau terangkan dua keistimewaan perundangan Islam. Jawab, ingat. Nombor soalan, kepala soalan dan markah. Baik, jawapan dia ialah kekal hingga hari kiamat. Undang-undang Islam digunakan sampai bila-bila, tidak akan luput ditelan zaman. Ada isi, ada huraian. Tentang kaedah jawapan ni akan ada siri-siri yang akan datang, huraikan macam mana, terangkan macam mana. Ustaz akan secara detail pada masa yang akan datang. Yang Ustaz nak cerita ialah kekal hingga hari kiamat ni hanya ada pada undang-undang Islam saja. Undang-undang lain tidak. Macam anak-anak kata, contoh soalan dia, apakah keistimewaan Nabi Muhammad SAW? Anak-anak jawab, seorang Nabi yang sangat baik akhlaknya. Salah. Salah tu bukan makna Nabi SAW akhlak tak baik. Tetapi semua Nabi akhlaknya baik. Jadi tak ada istimewa. Apa istimewa Nabi? Merupakan Nabi yang terakhir dan penghulu bagi segala Nabi. Baru istimewa. Orang lain tak ada. Nabi saja ada. Itu maksud keistimewaan. Okey, yang kedua, yang ke bawah-bawah tu semuanya yang hanya ada pada perundangan Islam, bukan pada perundangan yang lain. Jadi Ustaz tak nak ulas semua jawapan, Ustaz nak ulas cara memahami kehendak soalan dan jawapan. Baik. Yang keseluruhnya ialah hikmah. Hikmah adalah apa yang tersirat di sebaliknya, apa yang kita tak nampak tapi berlaku. Yang nampak, yang boleh dilihat, itu biasanya kesan. Biasanya kesan. Itu yang lebih tepat. Walaupun kadang-kadang yang nampak pun boleh diterima sebagai hikmah. Tapi Ustaz nak ceritakan yang lebih tepat dengan kehendak soalan. Hikmah ialah apa yang tersirat atau pengajaran di sebaliknya. Misalnya, terangkan dua hikmah hukuman zina dalam Islam. 4 markah. Bila Ustaz buat soalan ni, biasa pelajar akan tulis 2 hikmah larangan zina, bukan 2 hikmah hukuman. Jadi anak-anak kena beza 2 hikmah hukuman dengan 2 hikmah larangan. Yang ini 2 hikmah hukuman zina. Tengok nombor soalan ada, kepala soalan ada, markah ada. Baik, apa hikmah hukuman? Baik, hukuman sebat dan rejam boleh menimbulkan kegerunan kepada manusia untuk melakukan perbuatan tersebut. Kegerunan ni benda dalaman yang kita tak nampak tapi dia berlaku. Jadi perkataan kegerunan tu mewakili jawapan hikmah. Yang kedua, memberi keinsafan kepada pelaku agar tidak mengulanginya lagi maksiat tersebut. Keinsafan juga benda dalaman yang tidak nampak tetapi dia berlaku. Dan seterusnya, orang yang menerima hukuman zina di dunia menurut Islam terlepas hukuman di akhirat. Yang di akhirat lagi-lagi kita tak nampak. Jadi ini menunjukkan jawapan hikmah itu tepat dengan kehendak soalan. Seterusnya ialah kesan. Kesan. Kesan atau kepentingan, sama ada baik atau buruk. Kalau dia kata jelaskan 2 kesan buruk, buruklah. Kalau dia kata jelaskan 2 kesan, maka biasanya kesan yang baiklah. Kalau yang buruk tu disebut akibat. Baik, kalau kesan atau kepentingan, kena fokus jawapan pada diri, pada keluarga, pada masyarakat, pada negara. Berikut juga yang hikmah tadi. Kalau dia kata hikmah kepada diri, maka anak-anak kena jawab pada diri saja. Kalau hikmah pada keluarga saja. Kita tengok jawapan contoh soalan kesan. Okey, jika kesan umum, kena jawab pelbagai aspek. Misalnya, jelaskan 3 kesan haji. Anak-anak kena jawab kesan pada diri, kesan pada keluarga, pada masyarakat ada tak, pada negara, pada agama. Kalau dia kata jelaskan 3 kesan haji secara umum, anak-anak jawab semua pada diri, maka dia terima 1 fakta sahaja. Okey. Tapi jika soalan kesan itu dikhususkan, jelaskan 2 kesan haji pada diri, semua jawapan pada diri sahaja. Aspek lain dia tidak akan bagi markah. Macam contoh beginilah. 2 kesan ibadah haji kepada individu, melatih diri berdisiplin, membersih diri daripada sifat dosa, mendekatkan diri kepada Allah, semuanya kepada diri. Begitulah juga yang hikmah tadi pun sama. Kalau dia kata 3 hikmah kepada masyarakat, maka pada masyarakat saja. Okey. Baik. Akibat. Akibat ni yang buruk. Akibat ini yang buruk. Terangkan 2 akibat minum arak kepada masyarakat. Maka dia nak kepada masyarakat. Biasanya anak-anak, kalau soalan hikmah, dia nakkan kepada umum. Biasa. Kalau soalan kesan, akibat, dia fokuskan hujung itu kepada aspek apa yang dia nak. Baik, 2 akibat minum arak menyebabkan berlakunya pergaduhan. Pergaduhan tu buruk kerana tidak dapat
mengawal diri akibat hilang kewarasan berfikir. Ada isi dan huraian. Pasal dia kata terangkan. Berlaku kemalangan jalan raya isinya kerana memandu dalam keadaan mabuk. Itu akibat buruk. Dijangkiti pelbagai penyakit buruk seperti penyakit jantung dan radang paru-paru. Jadi semua jawapan kita menandakan akibat yang buruk. Ikut kehendak soalan. Baik, seterusnya ialah tujuan atau sebab. Anak-anak bila belajar ayat hukum, hadis hukum atau apa sajalah, ada disebut larangan atau suruhan, anak-anak mesti tahu tujuan dia disuruh, tujuan dia dilarang walaupun tidak ada di dalam buku teks. Misal contoh terangkan dua sebab atau tujuan kita digalakkan mengurus harta anak yatim. Apa kebaikan kita urus harta anak yatim? Jadi yang Ustaz nak terang sini ialah tujuan suruhan atau tujuan larangan tu anak-anak kena tahu. Bukan nak bincang semua jawapan kat sini ya. Begitu juga tujuan bagi sebab larangan. Larangan. Dia larang apa tujuan? Misalnya terangkan dua sebab atau tujuan dilarang masuk ke bilik ibu bapa tanpa kebenaran. Sebab apa? Mungkin kita boleh ambil olah soalan yang hikmah dilarang. Jadi anak-anak kena menguasai sesuatu tajuk itu lebih luas, bukan hanya tergantung terhad kepada buku teks saja. Anak-anak perlu fikir lebih jauh. Seterusnya bentuk peranan atau fungsi. Bila anak-anak belajar, ada kita jumpa peranan atau fungsi. Misalnya peranan mahkamah syariah. Terangkan 3 peranan mahkamah syariah di Malaysia. Biasa dia nak 2 lah. Yang 3 ni yang soalan kebat saja. Terangkan 2 peranan mahkamah syariah di Malaysia. Contoh. Peranan ni memang tertulis di dalam buku teks. Yang ni Ustaz tak nak ulas lah. Anak-anak boleh tengok berdasarkan kehendak buku teks. Baik, soalan aras tinggi atau hujah. Soalan ini biasanya anak-anak susah nak jawab. Tetapi sebenarnya dia mudah saja. Anak-anak mesti yang pertama faham kehendak soalan. Misalnya dia kata, poligami boleh mengurangkan masalah sosial dalam masyarakat. Terangkan 2 hujah anda. Sebenarnya dia nak apa? Dia nak ialah kesan poligami dalam mengurangkan masalah sosial. Macam mana poligami boleh kurangkan masalah sosial? Kesan poligami terhadap pengurangan masalah sosial. Biasa dia nak kesan. Baik, hujah dia. Mengelakkan berlakunya gejala zina dalam kalangan suami dengan perempuan lain melalui poligami yang sah. Baik. Ada pelajar saya, dia kadang-kadang dia susah nak jawab soalan hujah ni, dia kata. Dia takut lari daripada kehendak soalan. Baik, kalau soalan tu berkaitan poligami, anak-anak cuba cari perkataan poligami tu masukkan dalam setiap jawapan anak-anak. Supaya takut lari. Ini bagi pelajar yang lemah lah. Bagi pelajar yang hebat-hebat, dia tak perlu dah. Jawapan dia tu telah menggambarkan kehendak soalan. Ini bagi pelajar yang lemah. Sebab kadang-kadang dia jawab lari daripada yang dikehendaki. Baik, mengelakkan berlaku gejala zina dalam masyarakat di kalangan suami dengan perempuan lain melalui poligami yang sah. Ada perkataan poligami itu. Yang kedua, mengelakkan budaya perempuan simpanan dalam masyarakat yang biasa diamalkan oleh penganut agama lain dengan mengamalkan poligami yang dibenarkan dalam Islam. Kalau nak tambah perkataan poligami tadi. Nampak tak? Yang ketiga, menghindarkan lahirnya anak luar nikah tanpa perkahwinan yang sah akibat hubungan terlarang pasangan di luar rumah tanpa perkahwinan yang sah. Perkahwinan yang satu makna poligami lah. Kalau nak tambahlah, jawapan tu sudah mencukupi. Cuma bagi pelajar-pelajar yang lemah yang rasa confused. Yang keempat, mengelakkan suami berlaku curang di luar rumah dengan pasangan yang lain. Baik, katakan dia rasa ya ke tidak jawapan. Masukkan perkataan poligami tadi. Mengelakkan suami berlaku curang di luar rumah dengan pasangan yang lain melalui poligami yang dibenarkan oleh syarak. Allah, jadi tepat. Okey, jadi kehendak dalam soalan itu, perkataan itu disebut di dalam jawapan itu, dia lagi tepat. Dan lagi mudah pelajar-pelajar yang lemah untuk merasakan bahawa jawapan dia itu telah betul dan tepat. Itu salah satu kaedah lah untuk jawapan aras tinggi. Baik, kita tengok yang kedua, aras tinggi yang kedua. Ar-rahnu merupakan muamalah yang mementingkan kepercayaan. Terangkan 2 hujah anda menyokong kenyataan di atas. Jadi ini menunjukkan bahawa macam mana ar-rahnu itu ada unsur kepercayaan. Kesan ar-rahnu terhadap kepercayaan.
Ada unsur kepercayaan dalam ar-rahnu tu, dia nak yang itu. Macam mana cara dia? Baik. Ar-rahnu ni dia mencagarkan barang untuk dapat hutang kan. Jadi jawapan dia, adanya cagaran berupa barang berharga seperti tanah, rumah adalah jaminan dan kepercayaan, masuk perkataan kepercayaan tu, kepada pemberi pinjaman bahawa dia akan mendapat bayaran balik. Jadi orang yang beri pinjam ni dia lebih percaya sebab ada barang cakaran dengan dia. Sebab tu ar-rahnu dengan kepercayaan tadi dia ada kaitan. Baik, bagi orang yang cerdik yang kedua, dia tak payah masukkan perkataan kepercayaan. Pemilik barang yang mencagar pasti akan berusaha bersungguh-sungguh supaya barang cagarannya dapat semula dengan membayar hutang mengikut perjanjian. Atau nak kata kalau nakkan yang kepercayaan tadi, pemilik barang yang mencagar pasti akan berusaha bersungguh-sungguh untuk mendapatkan mendapatkan cagaran supaya barang cagarannya dapat semula. Ini merupakan satu bentuk keyakinan, kepercayaan atau keyakinan sama, keyakinan yang dia akan membayar hutang. Okay, jadi maknanya orang yang beri tu dia akan yakin dia akan dapat bayar balik hutang. Itulah unsur kepercayaan di dalam ar-rahnu. Jadi Ustaz katakan kalau pelajar yang lemah nak kaitkan jawapan dia tu nak bagi betul, masukkan perkataan utama dalam soalan tu dalam jawapan. Bagi pelajar yang dah establish, yang cerdik, dia tak perlu masuklah perkataan itu, tapi jawapan dia telah menggambarkan, macam jawapan nombor 2 ni telah menggambarkan adanya unsur keyakinan dan kepercayaan. Okey, itu contoh bagi jawapan aras tinggi. Baik, soalan usul fiqh. Kadang-kadang soalan usul fiqh dia bagi dua nas. Jadi kita nak hurai macam mana ya. Yang pertama ayat dia, hurrimat alaikumul maitah waddam. Hurrimat alaikumul maitatu waddam. Dalil yang kedua, huwa tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu. Baik, huraikan bahagian taksis dalam nas di atas. Bahagian taksis ini dia ada banyak. Ada taksis Al-Quran dengan Al-Quran, taksis Al-Quran dengan Al-Hadis. Okey. Baik. Baik, nas di atas kita yang pertama, okey, tengok ya, bila dia tanya bahagian taksis, huraikan bahagian taksis, yang pertama kita kena sebut bahagian taksis tu dulu. Nas di atas adalah taksis Al-Quran dengan Al-Hadis. Itu yang pertama, pasal dia tanya bahagian taksis ya. Jawab dulu bahagian taksis, dia ada taksis dengan nas, taksis dengan bukan nas. Okey, jadi yang ini adalah taksis dengan nas. Kalau anda nak tulis macam ni pun tak apa. Bahagian nas di atas adalah dalam bahagian taksis dengan nas, iaitu taksis Al-Quran dengan Al-Hadis. Jawab yang tu, yang pertama dulu. Yang kedua, ulas daripada nas satu. Dalam nas satu, al-maitah adalah lafaz am. Yang kedua, bermaksud semua bangkai adalah haram dimakan. Yang ketiga, kita akan sentuh nas yang kedua. Ditaksiskan oleh lafaz al-hillu dalam nas yang kedua. Oleh itu, semua bangkai dalam lautan adalah halal dimakan. Lepas tu kita buat last kesimpulan. Bermaksud, semua bangkai haram dimakan kecuali bangkai dalam lautan halal dimakan. Jadi kita ada 6 fakta. Kalau dia nak 6 markah, maka kita dapat bagi 6 markah. Kalau dia nak 4 markah, kita hurai macam ni pun kita telah dapat 4 markah penuh. Jadi ingatkan bahawa jika ada 2 nas macam ni, anak-anak kena ulas ikut susunan yang Ustaz cakap. Yang pertama, sebut dulu dia nak jenis ke, bahagian ke. Macam nasah kan, dia ada jenis, bahagian, bentuk. Jadi dia sama je, sama ada am khas, mutlak muqayyad ataupun nasah. Bentuk jawapan dia lebih kurang beginilah susunan dia. Kalau boleh anak-anak jawab macam ni. Kalau dia nak bahagian, yang pertama sekali jawab bahagian apa. Kalau dia nak jenis, yang pertama jawab jenis apa. Lepas tu kita huraikan nas satu dan kita huraikan nas yang kedua. Dan yang terakhir jangan lupa buat kesimpulan hukum daripada kedua-dua nas tersebut. Baik, seterusnya ialah hukum dan alasan. Baik, hukum dan alasan ni dia ada sah, batal, wajib, haram, sunat, harus, makruh dan mesti ada alasan.
Okey, dia tak boleh hukum boleh, tak boleh berdosa. Itu bukan hukum. Itu ditolak. Bila hukum salah, maka semua salah. Walaupun alasan betul. Bila hukum betul, alasan salah, anak-anak akan dapat 1 markah. Oh, minta maaf, bunyi ayam pula. Baik, contohnya Ahmad menyembelih rusa peliharaannya pada hari raya kurban yang lalu. Terangkan hukum dan alasan. Baik, hukumnya apa? Sah atau tidak sah menyembelih rusa peliharaannya? Kita kata jawapan dia tidak sah. Sebab apa tidak sah? Kerana rusa bukan tergolong dalam binatang al-an'am. Begitulah. Jadi hukum dan alasan ni anak-anak boleh bincang dengan guru-guru anak-anak. Bilakah kita boleh cakap sah, bilakah kita boleh cakap batal. Kalau buat suatu ibadah itu memenuhi rukun, kita kata sah. Kalau kita buat suatu ibadah, di tengah-tengahnya ada perkara yang menghalang. Misal kita tengah solat, tiba-tiba terkentut, maka kita kata batal. Jadi boleh anak-anak bincang dengan tenaga pengajar anak-anak berkaitan nak tentukan sah ke batal ke, wajib, haram, sunat, haruf, makruh dan sebagainya. Ustaz hanya menerangkan berkaitan dengan bentuk soalan hukum dan alasan. Baik, contoh begini Ali telah menyembelih seekor ayam tetapi urat al-wadajan tidak putus. Hukumnya tidak sah sembelihannya. Alasan memutuskan urat al-wadajan adalah sunat. Okey, alasan betul tetapi hukumnya salah. Maka kosong markah. Dia tak dapat apa-apa markah. Patutnya hukumnya sah sembelihan. Alasan memutuskan urat al-wadajan adalah sunat. Baik anak-anak, setakat ini dulu untuk siri yang kedua. InsyaAllah kita akan jumpa lagi dalam siri yang ketiga. Kita akan buat lagi 2 siri, iaitu siri cara menjawab soalan berdasarkan kepada kata kunci dalam soalan, berdasarkan arahan dalam soalan. Yang keseluruhnya kita akan buat siri untuk cara menjawab soalan kebat. Cara menjawab soalan kebat yang 2 markah, yang 4 markah, yang 6 markah dan sebagainya. Semoga memberi manfaat kepada anak-anak semua. Ustaz doakan semoga Allah Subhanahu Wa Taala mempermudahkan usaha anak-anak belajar dan diberi kejayaan dunia dan akhirat. Dan Ustaz berharap anak-anak juga mendoakan kebaikan Ustaz dunia dan akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hingga bertemu lagi.